أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan kita kitab Jawharatul Tauhid Tuhfatul Murid. Pak Inkila kata Syekh rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fa Inkila قد جاء صلى الله عليه وسلم بغير التوحيد فلما اقتصر الناظم على التوحيد. Maka jika dikatakan qad jaa sallallahu alaihi wasallam, telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi tauhid, lain daripada tauhid, maknanya bukan Nabi ni bawa agama ni dengan tauhid sahaja. Yang lain pun dia bawa juga, fiqh, tasawuf, ilmu akhlak, semua bidang dia bawa, bukan tauhid saja. Sebab tu dia tanya palima kata soro, kerana apa meringkaskan, membataskan tersebut. Ikhtasara makna ikhtassa, kenapa mengkhusus an-nazim. Ikhtasara dengan makna ikhtassa, kenapa mengkhusus nazim ala tauhid, menyebut tauhid sahaja. Kan ala nabiyyin ja'a bit tauhidi, takkan Nabi bawa tauhid saja. Ujiba, dijawabkan akan kil itu bi anna nazim khassahu, menentu nazim akan tauhid, li'annahu, karena sesungguhnya tauhid asyraful ibadati, semulia-mulia ibadat. Tauhidlah semulia-mulia ibadat. Kalau tanya Islam, Jibril tanya Nabi, mal Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kamu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu putra Allah. Kemudian wa tuqimus shalah, baru sembahyang. Tambah apa tadi? Mal iman. Kalau ikut cukuplah. Kalau rukun iman tu dah percaya dengan Allah dan percaya dengan Rasul, percaya dengan malaikat, cukup dah rukun iman. Rukun Islam pun la ilaha illallah juga, mula pun. Jadi nak beritahu kata tauhid ini asyraful ibadat, semulia-mulia ibadat. Wa yalihi, dan menyusuli akan tauhid as-salatu, sembahyang. Selepas daripada tauhid baru sembahyang. Menyusuli kemuliaan ibadat itu selepas daripada tauhid ialah sembahyang. Ini tahu mana? Kama fi hadisi Abi Dawud Abi Sa'id, si mana tersebut pada hadis Abi Sa'id, inna Allah Ta'ala lam yafrid syai'an afdala minat tauhid was salati. Sesungguhnya Allah tidak mempadukan sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan sembahyang. Walau kana syai'un afdala minhu, dan jikalau ada sesuatu yang lebih, walau kana syai'un, jikalau adalah sesuatu afdala minhu, lebih afdal, lebih molek daripadanya, daripada tauhid, minhu al-mazkur minhu minat tauhid was salah, laf taradahu ala malaikatihi,
Itu. Nescaya Allah akan memfardukan akan sesuatu tadi, domai kepada syait, ala malaikatihim, ke atas sekalian malaikatnya, malaikat Allah, yang mana minhum, sebahagian daripada mereka itu raki'un, sujud rokok, wa minhum sajid, sebahagian mereka sujud saja. Mana malaikat ni dia ada dua, tauhid dan salat. Kalau ada sesuatu yang lain daripada itu yang lebih afdal, Allah akan fardukan ke atas malaikat. Tapi tak ada. Kita tengok ada malaikat yang rokok saja, ada yang sujud saja, yang tidak saja. Sujud saja kalau tak ada tauhid tak jadi. Nanti kita akan wajib sama orang tauhid. Itu. Hadis ini akhrajahu ad-Dailami fi kitab al-Firdaus. Kita nak tulis itulah. Akhrajahu ad-Dailami fi kitab al-Firdaus, dalam Musnad Firdaus dia. Wa dzakarahu Suyuti, dan menyebut Imam Suyuti fi kitab al-Jami' al-Kabir, dalam kitabnya Jami' Kabir, hadis ini. Wal hadd sabiqu, dan had ataupun ta'rif tauhid yang lepas. Itu kita dah baca dah. Diketahui tauhid lughatan wa syar'an tu. Kita dah bincang dah itu. Wal hadd sabiq, dan had atau ta'rif yang lepas, yang telah dulu, huwa ihdal mabadi'il asharati al-manzumati fi qawli ba'dihim. Ini salah satu mabadi yang 10 yang telah dibuat nazam, dibuat syair pada kata setengah mereka itu ulama. Inna mabadi kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u summa samara, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari', masailu wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man daral jami'a hadha syarafa. Jadi had yang telah disebut itu, takrif, definisi tauhid dari sudut syarak dan juga lughah telah disebut. Itu merupakan salah satu mabadi, dasar-dasar yang 10. Mabadi pun dia panggil al-muqaddimat, dia panggil muqaddimah atau dasar-dasar yang 10, yang mana itu menjadi syarat bagi kita nak dapat ilmu. Kita kena tahu dasar-dasar yang 10, yang mana siapa pengarang dia, apa nama dia, apa faedah dia, apa hukum dia, apa kelebihan dia, apa nisbah dia dengan ilmu yang lain. Itu dia panggil mabadi asyarah. Kata ulama, siapa-siapa yang tahu 10 ni berkat dia mengaji. Ni sampai tak tahu ilmu tu siapa yang mengasas, tak tahu tuan. Ini dia panggil dasar-dasar yang 10, asas-asas yang 10 yang perlu kita tahu. Jadi salah satu dasar yang 10 ialah, pertama sekali ialah ta'rif al-hadd wal mawdu'u summa samara. Jadi kata semua ulama, qauli ba'dihim ni, kata semua ulama, hazihil abiyat, bait ini li Sabban, Syekh Sabban. Sabban ni Abu Irfan Muhammad bin Ali As-Sabban. Kata semua ulama. Tapi payah juga kita nak kata tu, sebab kadang-kadang kita jumpa dalam kitab, ulama tak sebut siapa dah. Jadi kita tengok dalam kitab tu, kita kata tuan kitab tu yang kata. Tapi sebenarnya mabadi ni dah popular. Tapi kata ulama, Syekh Sabban. Tapi Sabban ni dia pun bukan orang lama. Dia bukan orang yang dulu-dulu. Allah alam. Tapi kita boleh tulislah kata sebagian ulama yang mengatakan syair ini ialah bait ni li Sabban wa huwa Abu al-Irfan Muhammad bin Ali. Muhammad Abu al-Irfan Muhammad bin Ali As-Sabban. Meninggal pada 26 Hijrah. Dia panggil, kalau kitab ni kami mengaji kitab tu, Sabban Malawi, Sabban Al-Mulawi. Itu kitab mantik, syarah bagi Matan Selam. Dia hasyiah dia, Sabban Mulawi. Apa kata ba'dihim? Inna mabadi kulli fannin asyara,
Sesungguhnya mabadi setiap ilmu ada 10. Pertama al-haddu, had. Wal maudu' dan maudu', tajuk dan topik yang dibincang. Summa bermakna waw. Dan as-samarah, faedah. Summa bermakna waw, tapi oleh kerana syair. Samarah ni faedah, wa fadluhu, dan kelebihannya ilmu itu. Wa nisbatun, dan nisbah ilmu tadi dengan nisbah dengan ilmu yang lain. Kalau kita pelajar atau memberi darajat ilmu tadi. Wal wadi', pencipta, pengasas. Wal ismu, dan nama dia. Dia bukan tauhid saja, semua ilmu. Dia ada mabadi asyarah. Lepas tu kalau kita rajin, cuba kita buat. Tapi saya tak rajin. Cari mabadi asyarah semua ilmu, kita buat. Ni duk buat benda yang sama, kita tengok. Buat benda yang sama. Duk buat pula kita aduk telagah, tak selesai-selesai. Kadang-kadang hukum menjawab, hukum apa dia? Tentang kritik-kritik menjawab, tentang terkin menjawab tu, saya tengok berlambak sangat buku tu buat. Cuba kita kreatif buat bagi lain. Buat pula mabadi saja. Mabadi, pengasah, pengarah, sejarah, setiap ilmu. Tapi kena carilah. Tajwid ada, tauhid ada, ilmu-ilmu lain. Tawsaf ada, ilmu-ilmu yang lain tu payah sikit. Sopik tak apa, kita boleh. Tapi nak kena hurai kelebihan dia, nisbah dia, tu. Tapi ada ulama buat, cuma kita tak jumpa. Ulama dulu dia buat. Istimdad, tempat ambilan dia. Hukum syari' dan hukum syarak terhadap ilmu tadi. Wajibkah? Masailu. Asalnya masailu, masalah-masalah yang dibincang dalam ilmu ini. Wal ba'du, bermula sebahagian manusia. Wal ba'du ni ba'dul ulama. Bil ba'di, yani bi ba'dil asyarah iktafa, memadai ia ba'dul ulama. Ni setengah ulama mengatakan cukup dengan kita tahu sebahagian, tak apa dah. Kalau tak tahu semua pun tahu siapa pengasas, ataupun tahu hukum dia. Itu mana wal ba'du, wal ba'du ni wa ba'dul ulama bil ba'di ay bi ma'rifati ba'di hazil asyarah iktafa, membilang ia ba'du, mencukupi ia ba'du. Apa mencukupi? Memada, kita tahu sebahagian pun tak apa dah, walaupun tak tahu. Tetapi waman dara al-jami', yani waman alima al-jami', siapa yang tahu semua, 10 tu dia tahu, hadza syarafa, dia akan mencapai kemuliaan. Hadza makna hasala wa wasala wa wasala wa wajada. Alif pada asyarafa, alif lil itlaq dia panggil. Alif ni alif kosong-kosong saja, nak bagi lengkap syair. Dia panggil al-alif, aliful itlaq dia panggil. Alif lil itlaq. Tu alif yang duduk pada syair. Dia akan mencapai kemuliaan. Kata ulama, dia akan dapat berkat, barakah dia akan dapat. Ustaz, ya. apa beza maudhu' dengan masail? Maudhu' ni maknanya kalau kata bincang tentang Allah dan Rasul, masail itu dalam tu ada lagi pecahan-pecahan tu tentang sam'iyat, nabawiyat, tu masail dia. Okey, satu, fahaddu hadzal fan. Maudhu' ni tajuk besar dia lah, tajuk besar dia tentang Allah dan Rasul. Masail dibincang tu, segala-segala aqaid lah. Fahaddu hadzal fanni, maka had ini fan, ini pelajaran, mata pelajaran tauhid, lughatan dari sudut lughah, wa syar'an dan syar', taqaddama telah terdahulu ia had. Taqaddama telah terdahulu. Mana dah sebut.
Taqaddama ni taqaddama zikruhu. Telah terdahulu menyebut. Dalam taqaddama ada domain tu. Taqaddama telah terdahulu ia had. Kalau pondok dia tak tinggal satu pun domain tu. Dia takdir pula taqaddama ni taqaddama zikruhu. Dua. Wa maudu'uhu. Dan maudu'. Maudu' yang dibincang. Topik besar atau tajuk besar dalam ilmu ini ialah bincang tentang Zatullahi Ta'ala. Tapi Zatullah bukan mana hakikat. Itu disebut min haitsu ma yajibu lahu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Bukan Zatullah takat itu saja, itu silap. Kalau kita tahu wa maudu'u Zatullah, mana kita ada bincang zat Tuhan. Bukan kita ada bincang zat Tuhan. Min haitsu ma yajibu, dari pihak haitsu makna jihati, dari sudut barang sifat yang wajib lahu bagi Allah, wa ma yastahilu, dan sifat yang mustahil ke atas Allah, wa ma yajuzu, dan sifat yang harus bagi Allah. Dan satu lagi, wa zatur rusuli, dan zat rasul. Ini tajuk-tajuk besar ni. Dan zat rasul-rasul kazalik. Apa kazalik? Min haitsu ma yajibu lahu wa ma yastahilu wa ma yajuzu wal mumkinu, atas pada zatullah, dan juga mungkin. Itu tajuk besar dah. Bicara tentang zat Allah dan zat Rasul dan mungkin. Mungkin itu lagu mana? Bukan bincang tentang mungkin. Min haitsu annahu, dari sudut sesungguhnya mungkin ini yutawassalu bi, dibuat sampai dengan mungkin ila wujudi sanihi, kepada adanya penciptanya, pencipta mungkin. Yutawassalu ni dia menjadi perantaraan, dia sebagai penghubung kepada kita tahunya ada si pencipta. Itu kita kata alam. Mana dalil ni? Alam ini. Kenapa alam ini? Alam ini berubah. Itu dia bicara tentang mungkin. Tiga tu ya tajuk besar dari mutahid. Wasam'iyat, dan perkara-perkara sam'iyat, itu tajuk besar dia. Baru dalam tu duk cerita. Cerita habis tentang syurga, neraka dan sebagainya. Min haitsu i'tiqadiha, dari sudut mengiktikadnya sam'iyah. Iktikad saja. Iktikad saja. Tak lebih pada tu. Apa? Benda dengar. Bukan kata nak kena tahu syurga di lagu mana, macam mana, dah. Min haitsu i'tiqad. I'tiqad sudah. Syurga ada. Cukup. Bukan nak kena tahu pula syurga tu besar mana. Tak payah. Itu mana min haitsu i'tiqadin. Min haitsu i'tiqadi wujudiha. Dia panggil takdim mudhaf. Min haitsu i'tiqadi wujudiha. Dari sudut kita i'tiqad adanya perkara sam'iyah. Cukup. Adanya syurga, adanya neraka, adanya siksa kubur, adanya pahala, dan sirat dan sebagainya. Cukup. Tak perlu kena tahu apa dia. Itu. Wa samaratuhu, dan faedahnya, faedah ilmu ini. Wa samaratu ni, wa samaratu ta'allumihi, faedah belajar ilmu ni apa dia? Ma'rifatullahi bil barahina al-qat'iyyati, kita mengenal Allah dengan bukti-bukti yang meyakinkan, dengan bukti-bukti yang putus ni, yang meyakinkan. Itu faedah pertama, kita kenal Allah dengan bukti. Yang kedua, wal fawdu, mendapat kejayaan bisa'adatil abadiyah, dengan kebahagiaan yang berkekalan. Sebab tu kebahagiaan yang berkekalan tidak akan hasil melainkan dengan belajar ilmu tauhid kenal Tuhan. Sebab apa? Sebab bila kita tersalah pada mengiktikad ilmu tauhid ini, dia panggil mujibun lil kufri, mewajibkan kufur. Wal bid'ah, dan juga bid'ah. Jadi apabila kita tadi ni isabatul haq, bila kita iktikad dengan tepat, dia panggil mujibun lil khulud fi daril qarar,
mewajibkan kekal kita di negeri negeri tempat kita tetap, iaitulah syurga. Dia sebab apa dia panggil membawa kejayaan ke bahagia yang selama-lamanya? Masuk syurga. Sebab tauhid ni dia silap neraka. Dia duanya, syurga neraka tengah dia. Kalau kita i'tikad tepat, syurga. I'tikad tak tepat, neraka. Dia tak semayang semayang. Semayang tak sah, buat lain. Tauhid tak sah, pergi. Habis gimana dia? Dengan sebab ilmu tauhid ni bila salah mujibun lil kufri, bila isabatul haq, bila betul mujibun lil khulud fi daril qarar. Itu yang pertama. Lagi pula kita panggil faedah dia. Hebatnya ilmu tauhid ni, kerana semua ilmu-ilmu ni yang lain pada ilmu tauhid, dia panggil la turadu li nafsiha, bukan kita maksud dirinya. Kita belajar fiqh apa tujuan? Bukan nak i'tikad, bukan i'tikad semayang wajib, semayang dah. Tapi semayang wajib. I'tikad tu semayang wajib. Semayang wajib. Semayang wajib. Semayang dah. Tak jadi. Fiqh ilmu lain pada tauhid, kita belajarnya la turadu li nafsiha, bukan kita nak diri ilmu tadi. Wa innama turadu lil amali biha, yang kita nak ialah untuk beramal. Kita pergi fiqh untuk beramal. Kita mengaji lain pada ilmu tasawuf untuk beramal. Tapi ilmu tauhid bukan untuk beramal. I'tikad. Duduk atas katil pun boleh dah beramal dah. Mana? I'tikad dan keesaan Allah. Duduk atas katil juga boleh jadi kafir. Tak tanya sikit. Ya. Lupa minggu lepas ni. Dia definisi tauhid di sini. Dia kata isbatul aqaid bil barahin. Tapi ada setengah ulama dia definisikan isbatul aqaid al-imaniyah waradus syubah. Dia ada waradus syubah. Misalnya dalam jadi macam mana ada beza? Jadi hak ni dia tak radus syubah tu. Ya, radus syubah ni hak tu ilmu tauhid yang fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang ni hak fardu ain. Fardu ain ni fardu ain ni mana setiap mukallaf cukup dengan dia tak boleh radus syubah pun tak apalah. Kita bawa ke situ. Manakala hak radus syubah tu untuk yang definisi tauhid bagi orang yang duduk makam maknanya fardu kifayah. Hak ni golongan ustaz, dia tok qadi, tok mufti ni dia kena duduk di tempat situ. Hak ni dia radus syubah. Kalau dia tidak boleh radus syubah, berasa habis ni fardu kifayah. Dan satu daerah dia mesti kena ada seorang yang radus syubah, dia boleh tolak segala kekeliruan yang dibawa oleh musuh-musuh Islam. Dia ada seorang, cukup seorang tak apa dah boleh jawab. Itu takrif tu untuk yang definisi ilmu tauhid yang fardu kifayah punya. Kalau dekat dengan radus syubah. Kalau yang sini dia tak sebut radus syubah sebab ni untuk orang awam, untuk kita, untuk apa tu ain cukup sekadar tu. Hak radus syubah itu hak tu fardu ain. Itu hak terlebih baiklah. Tapi yang tu cukup dengan seorang pun ada dalam satu daerah, ada seorang pun dah tak apa dah. Dia ada seorang situ, okeylah. Dia boleh menolak segala dakwaan, segala keluhan yang dibawa oleh musuh-musuh Islam. Tapi tempat kita ni ada kadang Allah Alam. Nak radus syubah ni bukan senang. Kita tak pernah lagi berdebat. Kita tak tahu lah. Setiap daerah, bukan dalam satu Malaysia ni. Sebab tu yang dilantiknya mufti-mufti ni. Itu tu jangan mufti sebab tanggungjawab dia besar. Tanggungjawab dia menanggung segala fardu kifayah sebenarnya. Kalau kata hak yang kena ada seorang yang boleh radus syubah, mufti juga dilantik, mufti juga yang tanggung. Tapi sekarang ni kita tak kata mana mufti kan. Mufti-mufti dia tak semua dia kuasai. Bukan semua mufti yang kuasai semua ilmu. Kalau dulu Tok Guru Pondok dia tanggung semua. Semua dia boleh. Sekarang ni kita wallah alam mufti kita tak tahu, kita tak tentu mana-mana. Kebanyakan mufti-mufti mungkin dia hanya boleh tanggung fiqh, tauhid, tasawuf. Tu fardu kifayah. Fardu kifayah tu. Itu yang kita cuba bimbang. Kita bimbang takut tak ada hak yang nak lepas fardu kifayah tentang tauhid yang boleh radus syubah ni. Baik. Jadi ilmu tauhid dia orang panggil dia turadu li nafsiha.
dikenaki dirinya. Kita belajar untuk dia. Tapi ilmu lain kita belajar untuk beramal dengan dia, bukan untuk dia, untuk beramal. Jadi kaedahnya ma yuradu li nafsi afdalu mimma yuradu li ghairi. Suatu yang kita nak untuk dirinya lebih baik daripada kita nak untuk lain daripada dirinya. Dan juga ilmu-ilmu lain dia panggil yang kotek. Ilmu yang lain semua terputih. Yang kotek bipana il-khalqi, bila manusia ni mati terputih dah segala ilmu-ilmu tu. Ilmu dia, amalan dia semua putih. Habis sampai akhirat nanti. Sampai akhirat nanti pun habis dah. Akhirat nanti tak kena mayang dah. Akhirat nanti siapa semayang bodoh. Dia bodoh pula. Dia tak saya ikhlas saya nak sembahyang. Dah, nak sembahyang apa? Kamu boleh tengok Tuhan. Sembahyang ni untuk nak boleh memandang Allah dengan musyahadah. Kita nak mandang dengan kita sembahyang, kita munajat, kita boleh berdialog dengan Allah secara sir. Itu tujuannya. Dan boleh tengok dengan mata dia sembahyang tu lagi. Kata bodoh. Boleh tengok dengan mata lah. Kita sembahyang ni bila kita sembahyang di dunia tu dia nak hubung dengan Tuhan. Lah ni dah kita memang dah berhubung dah. Nampak dah dengan mata kita je nak sembahyang bagi. Tak kena sembahyang dah. Kena sembahyang juga pun tak dapat apa. Pahala tak dapat. Pahala untuk masuk syurga masuklah. Tapi tauhid memang kena ada. Dan kita semakin makrifah. Lah ni kalau kita mengajar tauhid tak sampai lagi. Makna makrifah tak sampai lagi. Sampai makrifah yang tinggi dalam syurga boleh tengok Allah. Baru sampai makrifah betul. Makrifah sentiasa naik. Sentiasa naik, meningkat pengenalan kita dengan Allah sampai sebila-bila. Dan makrifat kita dengan Allah tak akan habis. Kalau tidak maknanya kesempurnaan Allah terhad. Faham? Kesempurnaan Allah terhad. Jadi maknanya setiap hari kita semakin makrifah dengan Allah, semakin makrifah, semakin berubah pengenalan kita dengan Tuhan, semakin berubah. Sebab Allah ni la tatanahi. Kamalat dia la tatanahi. Dia tak ada sud, dia tak ada penghujung. Jadi sentiasa kita dapat makrifat naik. Tak putih-putih sampai ke bila. Tapi pekah, tauhid, tasawuf, hadis semua habis dah. Kita doa-an pun dia Nabi dah ada cerita. Tak payah dah. Nak cerita tawaduk ke riak tu semua tak payah dah. Nak takabur lah dalam syurga tu. Takabur seorang-seorang dia. Nampak tak? Kata ilmu tauhid ni. Ilmu tauhid ni cukup penting. Dia semakin jelas. Tapi tak ada lah kita kata. Kalau orang tu dia kata apa? Aku tak percaya Tuhan dalam kita dalam syurga. Tapi tak ada syurga cakap gitu. Tapi kalau dia tak aku tak Tuhan, malaikat hambat keluar. Tapi dia tak aku semayang tak wajib, memang pun. Dia kata apa? Aku tak mau semayang. Ya memanglah. Tapi kata aku tak mau sembah Tuhan. Hai, jangan duduk dalam syurga. Makrifah Allah wajib sampai ke bila-bila. Sampai kiamat, sampai ke bila-bila tak ada penghujung. Apa dia? Sarmandi. Ke bila sampai begitu. Dan lagi pula Allah Ta'ala kafir. Allah Ta'ala sandar kita dengan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Sepakat sekalian ulama mengatakan ulul ilmi tadi ialah al-ulama bit tauhid, ulama tauhid. Sebab apa? Yang menyaksi tiada Tuhan melainkan Allah ni ialah Allah dan malaikat dan orang yang diberi ilmu. Ini keistimewaannya orang yang diberi ilmu. Sebab apa? Asyahadah, kena ingat, asyahadah la takunu illa ba'dal ma'rifah. Syahadah ni tak akan jadi melainkan selepas makrifah. Lagu mana kita nak syahadah sedangkan kita tak ada makrifah? Baik tak apa aku jadi saksi. Kamu kenal tak dia? Tak kenal. Mana boleh? Asyahadah la takunu illa ba'dal makrifah. Habis. Jadi ilmu tauhid ni yang sekarang ni jadi kasbi. Sekarang ni kasbi ataupun dipanggil nazari. Tapi nanti di akhirat dia jadi daruri. Dia jadi daruri dah. Mudah sangat. Macam kita kata ilmu daruri mana? As-sama' fawqana wal ard tahtana. Itu ilmu daruri. Langit di atas kepala, bumi di bawah kita. Tengok saja. Nanti di akhirat Allah tu kita kenal dengan daruri. Bukan nazari lah. Sekarang ni nazari. Maknanya dia berpindah daripada payah kepada senang. Itu. Keempat lagi. Wa fadlu. Ni yang keempat. Wa fadlu. Kelebihannya. Kelebihan. Dia masuk sikit dekat samarah tu. Wa fadluhu, kelebihan ilmu tadi. Wa fadluhu ni ay ala bakil ulum, atas yang lain daripada ilmu-ilmu yang lain.
Apa kelebihannya? Wa fadlu mi ala baki al-ulum, atas yang baki daripada ilmu-ilmu yang lain. Apa kelebihannya? Annahu asyraful ulum. Dia ni semulia-mulia ilmu. Jangan siapa duduk sangka tolak. Semulia-mulia ilmu. Sebab apa? Dikaunihi, kerana keadaan hadzal ilmu ini muta'alliqun, ilmu ini dia bersangkut paut bizatihi ta'ala, dengan berbahas tentang zat Allah, iaitu sifat-sifat dia, wa zati rusulih. Ilmu ini dia bergantung dengan zat Allah dan zat Rasul. Wa ma yattabi'u zalik, dan barang yang mengikuti yang mengikuti zalika zatillah wa zati Rasul. Dia pada perbahasan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul. Wal muta'alliq bi kasril lam, ini dia panggil tatmimul illah. Kan dia kata jika ni muta'alliqan bi zatihi, kemudian ditambah lagi, ini orang panggil tatmimul illah, melengkap, menyempurnakan ilat lagi. Ilat tu mana? Di kaunihi tu. Wal muta'alliq bi kasril lam, yang bergantung, yasyrufu, jadi mulia ia, bisyarafil muta'allaq, dengan sebab mulia yang digantung. Yang bergantung mana? Ilmu tauhid. Ilmu ini dia jadi mulia sebab mulianya tempat dia gantung. Muta'allaq, tempat dia bergantung. Mana? Muta'allaq ialah zatullah dan wa zatu rusulih. Zat Allah dan zat Rasul. Bila dia berkaitan dengan zat Allah, maka dia jadi mulia. Wal muta'alliq yashrufu bisyarafi al muta'allaq bi fatihah fathah lam. Fathah lam muta'allaq. Muta'allaq tu zat Allah dan Rasul. Ataupun dalam kaedah lain, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu tadi dengan sebab mulianya maklum. Maklum ni maklumat lah. Mulia satu ilmu dengan sebab mulianya maklumat yang terdapat dalam ilmu tadi. Kalau maklumat dalam ilmu tadi membahas tentang sifat Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, maka hebatlah ilmu tadi. Kalau ilmu itu bicara tentang perkara-perkara maksiat, syirik lah. Dia begitu. Takkan kita nak tolak lagi. Sebab dia nak tolak dah ni. Tak perlu datang hadis. Mana hadis? Tak payah tanya. Semua nak tanya hadis. Wa nisbatuhu, dan nisbah ilmu ini. Wa nisbahu tulis. Wa nisbatu, yani bainahu wa baina ghairihi minal ulum. Wa nisbatuhu, nisbah ilmu ini, yani bainahu, di antara ilmu tauhid, wa baina ghairihi, di antara yang lainnya, minal ulum, nisbah dia dengan ilmu yang lain. Lagu mana dia ni? Kalau kita pelaga ilmu ni, lagu mana dia? Ataupun dia panggil darajat ilmu ini. Annahu aslun, asal li ulumiddin, bagi ilmu agama. Asal bagi segala ilmu agama. Wa ma siwahu far'un, dan yang lain daripada ilmu ini semua porok cabang sahaja. Tu. Dia asal bagi ilmu agama, dan selain daripada itu, selain daripada ilmu tauhid, semua tu demi cabang dia saja. Asal ni umbi. Akar dia, asas dia. Yang ni semua cabang. Kalau dia tu batang, akar dia. Tu. Lepas tu kata Al-Alamah Al-Yusi, dia kata nisbah ilmu ini daripada ilmu-ilmu agama-agama yang lain seperti tafsir dan hadis dan ilmu usul dan ilmu fiqh, maka dia jadi dipanggil kulli. Dia ni orang panggil kulli. Kulli bagi segala ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain tu dia panggil juz'iyat. Juzuk dia. Dia tu sebagai kulli. Makna di bawah dia juz'iyat. Maknanya fiqh, tasawuf, hadis sebagainya, semua duduk di bawah dia. Semua duduk di bawah dia.
dia sebagai kulli dan yang lain itu juz'iyat. Sebab apa? Sebab ulama tafsir dia akan melihat pada kitab Quran semata-mata. Ulama hadis dia akan melihat pada kitab hadis saja. Ulama usul fiqh dia akan melihat pada dalil syarak. Dia akan bahas pada dalil syarak. Dan al-faqih, orang yang faqih, ulama fiqh dia akan melihat pada perbuatan mukallaf. Tetapi mutakallim, ulama tauhid dia akan memandang kepada sekalian yang maujud. Dia akan memandang fil a'am. Dia akan melihat segala benda yang maujud. Dan benda maujud itu terbagi pada dua, qadim dan hadis. Membahas tentang Allah, membahas tentang manusia. Dan terbagi pula hadis tadi kepada qaimun bi nafsihi, itulah jauhar, wa qaimun bi ghairihi, itulah arad. Dia dikembang. Kalau kita ilmu tasawuf bahas tentang Allah, dia bahas tentang Allah. Kalau fiqh bahas tentang fi'lul mukallaf, tentang perbuatan mukallaf. Kita membincang tentang mukallaf. Kita bahas tentang mukallaf. Jadi mana dia umum? Umum ini dia sebagai kulli, ilmu lain sebagai juz'iyat, dia panggil juz'iyat. Macam dia kata sini, dia asal, yang lain porok, cabang saja. Tambah kalau kita pecah lagi hadis tu, ada yang arad, ada yang jauhar, pecah lagi, lengkap semua. Semua aspek dia sentuh dalam ilmu tauhid ni. Cuma dalam tak dalam kita bahas. Itu. Ilmu apa pun dia akan bahas tentang Allah Ta'ala. Kalau tauhid, kalau ilmu hadis, bahas tentang Rasul. Nabi cakap perbuatan Nabi, fi'lun Nabi, qaulun Nabi, takrirun Nabi, sukutun Nabi. Kita bahas tentang Nabi, bahas. Masuk pula dalam ilmu hadis. Tapi dia masuk bukan mana kena sebut satu-satu. Kita yang cerdik saya tanya video lah. Yang cerdik dia tak tanya dah. Kenapa tak sebut pun hadis doa, hadis maudhu' dan tauhid. Dia ni memang tak boleh sembang. Tak boleh sembang kan dia. Orang sebut pun kulli. Kulli secara umum gitu. Nak sebut detail mana boleh. Macam ulama sebut lah. Semua Quran di dalam Fatihah. Semua isi Quran dalam Fatihah. Sampai ada ulama bahas Fatihah, dia bersentuh semua ilmu. Kalau nak bahas dia sentuh semua ilmu. Bahkan lagi dahsyat, Fatihah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah duduk pada ba pada noktah. Hak tu lagi kita tak faham. Tapi kalau ulama dia cerita, hak tu ulama tasawuf dia cerita, kita faham terus. Bikana makana wa biyakun mayakun. Dengan aku terjadi apa yang jadi, dengan aku terjadi akan barang yang akan jadi. Semua yang jadi ibadat semua dengan aku. Bi daripada ba, bismillah. Tapi itu dikena orang tasawuf cerita. Kita faham. Sampai duduk di titik noktah lagi kita tak faham. Sampai tu ada ulama dulu guru saya cerita daripada ulama daripada Maghribi zaman dia cerita di Mekah. Ulama tu ulama hebat lah. Tapi dia tak sebut nama. Datang daripada Maghribi mai duduk di Masjidil Haram. Semua ulama sambut lah. Dia memang ulama popular. Dia cerita Bismillahirrahmanirrahim. Dia cerita Fatihah. Peringkat pertama semua